Apa inflasi? Apa pula deflasi tu ya? Jom kita tengok je lah. Apa Cikgu Washita nak cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini. Hari ini Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan apakah inflasi dan deflasi. Okey, baik dalam subjek perniagaan tingkatan 4 bab 2. Okey, jadi hari ini kita akan lihat objektif pembelajaran. Yang pertama menerangkan maksud inflasi dan deflasi. Yang kedua menjelaskan punca berlaku inflasi dan deflasi. Yang ketiga menjelaskan kesan keadaan inflasi ataupun deflasi. Dan keempat menghuraikan peranan kerajaan dalam menangani inflasi dan deflasi. Jadi kita teruskan. Hari ini cikgu akan memfokuskan berkenaan dengan inflasi terlebih dahulu sebab penerangan ni melibatkan penerangan yang panjang dan lebih terperinci. Okey, kita lihat apakah inflasi. Apakah inflasi? Okey, inflasi merupakan satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Jadi kita tengok kat sini inflasi maknanya meningkat. Dalam bahasa Inggeris, increase tu meningkat. Jadi pelajar kena tahu, tengok kata inflasi, bayangkan meningkat. Maknanya harga barang meningkat secara berterusan. Okey, seterusnya kita lihat apakah punca inflasi? Kenapa berlaku inflasi? Yang pertama, permintaan barangan dan perkhidmatan meningkat. Harga permintaan barang dan perkhidmatan meningkat dalam pasaran. Sedangkan pada keadaan yang sama, penawaran adalah rendah. Permintaan tinggi terhadap barangan dan perkhidmatan, tapi penawaran daripada peniaga kurang. Jadi apa berlaku bila keadaan macam ni? Menyebabkan harga-harga akan menjadi lebih tinggi. Sebab apa? Semua orang berebut barang yang sikit dalam pasaran. Jadi peniaga akan naikkan harga lah. Siapa yang mampu saja dapat memiliki barang tersebut. Kita tengok contoh. Sebagai contoh, apabila negara-negara pengeluar minyak membuat keputusan untuk mengurangkan pengeluaran minyak, penawaran minyak akan berkurang. Hal ini akan membawa kepada permintaan yang lebih tinggi. Yang mana membawa kepada kenaikan harga dan menyumbang kepada berlakunya inflasi. Ini contohlah negara pengeluar minyak. Seterusnya kita tengok lagi apakah punca inflasi. Kita tengok kat sini inflasi tolakan kos. Apa dia inflasi tolakan kos? Maknanya kenaikan dalam kos pengeluaran. Kenaikan dalam input-input yang terlibat dalam kos pengeluaran barang dan perkhidmatan. Input kos pengeluaran ni apa? Contohnya kenaikan harga tenaga kerja. Harga gaji naik, harga upah naik. Itu antara input kos pengeluaran lah. Seterusnya kenaikan harga bahan-bahan mentah. Jadi apabila berlaku kenaikan harga tenaga kerja, harga bahan mentah ni menyebabkan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan tu menjadi lebih tinggi. Jadi bila kos nak keluarkan barang dan perkhidmatan untuk satu unit barang tu meningkat, perniagaan akan kurangkan pengeluaran. Bayangkan kalau sebelum ni harga kos untuk satu unit barang RM2 sahaja contohnya. Tapi bila berlaku inflasi, harga tu boleh jadi RM3 atau RM4. Jadi peniaga terpaksa mengurangkan kos pengeluaran. Terpaksa mengurangkan kuantiti pengeluaran barang dan perkhidmatan. Kita tengok contoh kat sini. Apa bahan mentah? Ikan. Ikan selalunya kita buat pengeluaran keropok lekor, keropok keping. Jadi kalau sebelum ni satu pack keropok lekor atau keropok keping RM10. Tapi bila berlaku inflasi, harga boleh jadi RM12 atau RM13 untuk satu paket. Harga kos untuk satu paket asalnya RM3 atau RM4, tapi boleh meningkat
menjadi 5 atau 6 ringgit untuk satu paket keropok lekor atau keropok keping. Okey, kita sambung lagi. Okey, kita nak tengok kesan inflasi ataupun implikasi inflasi berlaku. Okey, kesannya. Okey, yang pertama akan menaikkan harga barangan ekspor. Okay, kita tahu peniaga-peniaga mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk pasaran tempatan. Terlebih dahulu kita akan jual dalam pasaran negara dulu. Bila berlaku ataupun ada kelebihan, barulah lebihan tu kita ekspor keluar. Tapi bila berlaku inflasi, awalnya tadi perniagaan dah mengurangkan kuantiti pengeluaran. Jadi penawaran dalam negara terhad dan lebihan untuk diekspor pun terhad juga. Jadi lebihan yang sikit untuk diekspor tu, harga barang ekspor akan meningkat. Okey, yang kedua, penurunan kuasa beli wang. Okey, apa dia kuasa beli wang? Semasa berlaku inflasi ni, maknanya kita ada wang tapi kita tak dapat memiliki barang atau perkhidmatan. Sebab apa? Penawaran yang sikit dalam pasaran. Okey, jadi duit kita yang banyak tu tak mampu untuk kita memiliki barang dan perkhidmatan. Okey, kuasa beli wang tu dah turun. Yang ketiga, penurunan taraf hidup masyarakat. Apa dia taraf hidup masyarakat ni? Maknanya kemampuan kita mendapatkan ataupun memenuhi keperluan dan kehendak kita. Okey, bila berlaku inflasi, mampukah kita membeli barangan untuk memenuhi keperluan dan kehendak? Kita tak dapat memenuhi keperluan dan kehendak kita sebab penawaran barang yang sedikit dalam pasaran. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang mampu mendapatkan ataupun memenuhi keperluan dan kehendak dan untuk meningkatkan dan seterusnya mengekalkan taraf hidup mereka. Okay, yang keempat, meningkatkan kos hidup masyarakat. Okay, bayangkan sebelum ni kalau dengan RM50 kita pergi pasar raya, kita boleh beli 10 barangan, 10 unit kuantiti barangan. Tapi bila berlaku inflasi, dengan RM50 kita hanya mampu beli 6 atau 7 unit barangan saja. Selebihnya kita kena top up lagi kos. Nak dapatkan 10 unit barang kena tambah lagi RM30, dari RM80. Itu maksudnya meningkatkan kos hidup masyarakat. Kita lihat seterusnya, tindakan kerajaan untuk mengatasi inflasi. Okey, yang pertama, meningkatkan kadar faedah. Okey, kadar faedah apa? Kerajaan akan meningkatkan kadar faedah simpanan di bank. Okay, ini adalah untuk menggalakkan penduduk menyimpan wang di bank. Bila kita dengar, kadar simpanan faedah di bank meningkat, lebih baik simpan duit dekat bank. Sebab apa? Bulan-bulan akan dapat faedah. Jadi bila kita simpan, kita semua pakat-pakat simpan duit dekat bank, jadi kita tak ada wang di tangan. Bila tak ada wang di tangan, kita tak akan membeli, permintaan pun berkurang dan harga tidak akan naik. Okey, yang kedua, kerajaan akan melaksanakan dasar kerajaan. Okey, apa dia dasar kerajaan? Iaitu dasar fiskal dengan menaikkan cukai pendapatan perseorangan ataupun cukai pendapatan syarikat. Okey, sekarang ni jom kita cuba jawab soalan. Okey, terangkan maksud inflasi. Tengok kata tugas, terangkan. Bila soalan minta terangkan, ingat kamu kena bagi fakta dan huraian. Okey, soalan minta apa? Terangkan maksud inflasi 2 markah. Jadi sentiasalah tengok peruntukan markah. Okey, macam mana nak jawab? Okey, tuliskan dulu kepala soalan dalam jawapan kamu. Okey, maksud inflasi dan fakta yang pertama. Maksud inflasi itu sendiri satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey, di sini akan dapat 1 markah. Yang kedua, huraian kedua. Okey, disebabkan kenaikan dalam kos pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, 1 markah. Yang kedua, huraian kedua,
permintaan barang melebihi penawaran barang dalam pasaran. Permintaan barang melebihi penawaran barang dalam pasaran, satu markah. Jadi kalau kamu bagi tiga-tiga jawapan ni, kamu hanya akan dapat maksimum 2 markah, 2/2 lah. Okey, sebab apa? Sebab peruntukan markahnya 2 markah. Okey. Fenomena COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ni. Rasa-rasa pelajar keadaan inflasi ke deflasi yang berlaku dalam negara kita sekarang. Kalau nak tahu, jangan lupa nantikan video cikgu seterusnya membincangkan tentang keadaan ekonomi deflasi dan juga jawapan fenomena COVID-19 inflasi ke deflasi. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.